Allahumma barik wa sallim nahmadu salli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa golongan yang wajah mereka bercahaya-cahaya. Mereka berada di atas mimbar-mimbar pada mutiara. Orang ramai akan mencemburui dan mengkagumi mereka, sedangkan mereka itu bukan para nabi dan bukan juga para syuhada. Maka seorang badui berkata, Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami sifat-sifat mulia mereka supaya dapat kami mengenali mereka. Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang berlainan kaum dan berlainan tempat. Mereka berkasih sayang semata-mata kerana Allah SWT. Mereka berkumpul untuk mengasihi Allah SWT dan menyebut namanya. Hadis riwayat Tabarani. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa golongan yang wajah mereka bercahaya-cahaya. Mereka berada di atas mimbar-mimbar pada mutiara. Orang-orang ramai akan mencemburui dan mengkagumi mereka, sedangkan mereka itu bukan para nabi dan bukan juga para syuhada. Maka seorang badui berkata, Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami sifat-sifat mulia mereka supaya dapat kami mengenali mereka. Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang berlainan kaum dan berlainan tempat. Mereka berkasih sayang semata-mata kerana Allah SWT. Mereka berkumpul untuk mengasihi Allah SWT dan menyebut namanya. Hadis riwayat Tabarani. Dalam riwayat lain dinyatakan bahawa dalam syurga terdapat tiang-tiang pada yakut, dan di atas tiang-tiang itu terdapat kamar-kamar daripada zamrud. Pintu-pintu kamar itu terbuka di setiap penjuru. Kamar-kamar itu bersinar seperti bintang bercahaya. Kamar-kamar itu adalah untuk orang-orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah SWT. Orang-orang yang berkumpul di suatu tempat kerana Allah SWT. Dan orang-orang yang bertemu antara satu sama lain kerana Allah SWT. Seorang sahabat yang bernama Abu Razin radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, maukah aku memberitahu kamu satu perkara yang boleh menguatkan agama kamu? Dengan perantaranya kamu akan memperolehi kebaikan dunia dan akhirat. Perkara itu adalah duduk dalam majlis orang-orang yang mengingati Allah SWT. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh menjaganya. Dan apabila kamu bersendirian, hendaklah kamu berzikir sebanyak yang kamu mampu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, penduduk langit akan nampak rumah-rumah yang di dalamnya terdapat orang yang berzikir kepada Allah SWT. Bercahaya-cahaya seperti penduduk bumi. Nampak bintang-bintang bercahaya-cahaya. Rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah SWT menjadi bercahaya dan bergemapan seperti bintang-bintang kerana nur zikir tersebut. Orang yang dianugerah Allah SWT dengan mata yang dapat melihat nur, dapat pun melihat nur itu di dunia ini lagi. Terdapat ramai hamba Allah yang dapat melihat nur para ahlullah dan nur tempat-tempat kediaman mereka. Hazrat Fudail bin Iyad rahmatullahi berkata bahawa rumah-rumah yang ada amalan zikrullah kelihatan bercahaya-bercahaya kepada penduduk langit seumpama pelita. Syekh Abdul Aziz Dabakh rahmatullahi adalah seorang ahlullah yang zamannya belum lama berlalu. Beliau adalah seorang ummi yang tidak tahu membaca dan menulis, tapi beliau dapat membezakan antara Al-Quran, hadis kursi, hadis nabawi dan hadis palsu. Beliau berkata, apabila suatu perkataan diucap oleh seorang, maka dengan nur perkataan itu dapat diketahui tentang asal-usul perkataan itu. Kalam Allah SWT ada nur yang terdiri. Sabda Nabi SAW ada nurnya sendiri, sementara ucapan-ucapan yang lain tidak mempunyai kedua-dua nur itu. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.